Topik emas ni daripada zaman Nabi Muhammad sampai sekarang sama je. Beli emas fizikal, dapat emas fizikal simpan kat rumah, simpan kat bank. Ni emas leverage lah, kali perkali 5 perkali 10 benda ni. Saya nak cakap pun dah cakap berbuih mulut saya cakap benda ni. Okay, finally akhirnya dah keluar. Okay, SC keluar perintah henti dan tamat terhadap Quantum Metal Exchange Inc. kerana menawarkan saham kepada orang awam. Okay, baru lagi 24 Mac 2024. So hari ni saya just nak buat perkongsian based on this my point of view lah kan. So SC hari ni telah mengarahkan Datuk Lim Kong Soon atau Lim Hock Seng, pengasas dan pengarah Quantum Metal Exchange Inc. untuk segera menghenti dan menamatkan penawaran saham QME kepada orang awam. So tawaran saham QME yang sedang berjalan melanggar keperluan berkaitan di bawah Undang-Undang Security. Arahan henti dan tamat tersebut dikeluarkan berikutan penemuan SC bahawa QME menawarkan sahamnya kepada masyarakat awam Malaysia, termasuk melalui laman web platform Quantum Metal Sdn Bhd kepada ahli QMSB. Bukan dia syarikat emas, sekarang dah bagi saham hebat. Ini dilakukan tanpa mendapatkan pengiktirafan dan mendaftarkan dokumen pendedahan dengan SC yang melanggar Seksyen 212/5 Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007. Oleh yang demikian, SC juga telah meletakkan QME dengan butiran berkaitannya pada senarai makluman pelabur SC Investor Alert List. So apa maksudnya? So bila SC dah masukkan syarikat ini kan ke dalam Investor Alert List, nama pun Investor Alert List, maksudnya pelabur mesti berwaspada lah dengan mana-mana syarikat ataupun individu yang dimasukkan dalam Investor Alert List ni. Sama juga dengan video yang saya buat sebelum ni berkaitan dengan Mahdi. Pun sama. So pelabur dinasihatkan supaya berhati-hati ketika menilai tawaran pelaburan. Orang awam digesa melaporkan kepada SC jika mereka mendapat tawaran produk pasaran modal daripada individu yang mencurigakan dan tidak berlesen. There you go. SC tau. Ni SC kan, bukan kereta akhbar, terus laman web SC. So macam mana? Aduh, astaghfirullahaladzim. Benda ni yang saya rasa dari dulu lagi kan. So ada beberapa perkara lah yang saya nak kongsikan kat sini. Saya sebagai seorang perancang kewangan berlesen dengan SC juga. So sekarang ni saya bercakap lah sebab dia dah masuk SC, dah masuk jurisdiction, dalam liputan lingkungan saya sebagai seorang perancang kewangan berlesen. So a few things. First thing first, saham. Kita sebagai pelabur, kalau kita nak beli apa-apa saham saham lah, dia boleh jadi saham, dia boleh jadi fund. Contohnya macam dana, apa-apa dana, apa-apa sahaja yang berbentuk pelaburan ini, pertama kali kita kena pastikan pelaburan tersebut sama ada berdaftar atau berlesen dengan Suruhanjaya Security Malaysia. Okay? Itu sangat-sangat penting. Apa saja di dalam skop pelaburan ini. So itu yang pertama kepada anda semua. So kalau anda nak melabur dalam saham, okay, kita cakap saham, saya tak cakap emas lagi. Saya cakap saham dulu. Tips nak melabur dalam saham ni senang. Cari tempat yang berdaftar. Kalau anda cari ataupun anda melabur kat tempat yang tak berdaftar, tak berlesen, anda kena tanggung risiko itu sendiri. So kalau anda rugi, salah anda sendiri. Sebab benda ni dah diterangkan banyak-banyak kali. Termasuklah dalam video-video saya. Jangan, terutamanya orang yang mudah sangat kena scam dengan dalam grup Telegram. Masuk dalam grup Telegram, orang offer pelaburan. Letak RM500 pelaburan, anda dapat RM7,000 dalam masa 24 jam. Lesen pun tak ada, daftar pun tak ada, kan? Syarikat tu pun tak tahu kat mana. Jenis pelaburan tu pun tak tahu, business model ni pun tak tahu. Anda suka hati letak. Lepas tu anda mengharapkan anda dapat keuntungan. Tak kisahlah mereka guna nama siapa, sebab nama pun scammer. Okay? So itu yang pertama. So pastikan anda cari tempat pelaburan yang berdaftar dan berlesen. Okay? So itu bab saham. Yang kedua,
Bila sesuatu syarikat ataupun individu ni dah masuk investor alert list, biasanya lah dah terlambat. Okey, biasanya dah terlambat sebab maksudnya dah ada orang pernah terjebak. So itu yang kedua. So macam mana kita tak nak jadi orang yang pertama kan yang asyik kena scam? So ada benda yang saya nak kongsikan kepada anda lah. Selain daripada tempat itu berdaftar dan berlesen, benda yang paling anda kena cakna adalah apakah return yang anda dapat. Okey, kebanyakannya scammer kat luar sana, mereka menjanjikan pulangan yang tak masuk akal. Pulangan yang tak masuk akal, satu. Yang kedua, pulangan yang senang. Anda goyang kaki, anda dapat return tinggi-tinggi. Oh, senang. Sebab tu ramai orang yang terjebak dengan scam-scam ini. Terutamanya masyarakat kita ni. Sorry to say lah, masyarakat kita ni cepat sangat terpengaruh. Cepat sangat mempercayai orang. Orang tak faham apa, tak siapa-siapa kat luar sana. Anda kena faham, orang yang berjumpa dengan anda ni, diorang ni salesman or saleswoman. Mereka jual sebab mereka dapat komisen. Kadang-kadang komisen yang mereka dapat tu lebih untung daripada mereka yang melabur sendiri. So anda kena faham, benda ni daripada zaman dulu lagi, 20 tahun, 30 tahun yang lepas, benda yang sama. Okay? So bila ada seseorang individu, tak kisahlah orang ni siapa, lelaki ke, perempuan ke, sanak saudara ke, ahli keluarga ke, kawan baik ke, kawan kawan baik, kawan karib. Anda jangan percaya kepada individu itu. Anda kena faham, okey, apa yang disampaikan, apakah bentuk pelaburan yang disampaikan itu. Kena faham sebelum anda melabur. Orang yang paling hebat dalam pelaburan, dalam dunia pelaburan ini, Warren Buffett pun pernah cakap, never invest in something that you don't understand fully. Never invest in something that you don't understand fully. Maksudnya anda nak melabur ni, kena faham dulu instrumen tersebut, untungnya datang daripada mana. Okay, which bring me to point yang ketiga. Benda ni saya dah cakap daripada dulu lagi. Ini saya nak sentuh emas. Ini saya nak sentuh topik emas. Topik emas ni daripada zaman Nabi Muhammad sampai sekarang sama je. Beli emas fizikal, dapat emas fizikal simpan kat rumah, simpan kat bank. Ni emas leverage lah, kali per kali 5 per kali 10. Benda ni saya nak cakap pun dah cakap berbuih mulut saya cakap benda ni. Anda nak leverage bagai, anda tengok bank, ikut bank. Bank dia hanya leverage apa? Hartanah. Itu je yang bank sanggup bagi loan. Maksudnya walaupun anda ni gaji baru RM5,000, mampu beli rumah RM300,000, tak masuk akal, betul tak? Macam mana bank ni berani bagi loan? Kan tak kisahlah loan konvensional ke ataupun Islamic financing, pembiayaan. Okey, beza. Ini pun jangan loan riba. Ini pun orang yang tak ada berilmu ni. Orang yang tak berilmu ni saya kadang-kadang malas nak layan. Okey. So pembiayaan dengan loan berbeza. So macam mana bank berani bagi loan ke orang yang gaji RM5,000, tak ada simpanan, nak beli rumah RM300,000? Tak logik, betul tak? Tetapi bank sanggup bagi. Maksudnya apa? Bank tahu hartanah ni insya-Allah lah akan ada masa depan. Maksudnya kalaulah you tak mampu nak bayar sekalipun, worst case scenario, bank akan dapat balik dia punya modal. Dia jual, dapat modal, settle. Keuntungan, interest ataupun faedah yang mereka kenakan, itu mereka dapat keuntungan. Okay? So itu yang bank berani bagi loan. Yang kedua, ASB loan lah. ASB pun sama juga sebab bank tahu ASB tu kan, bila dia bagi loan ataupun pembiayaan kepada anda dapat that ASB sijil kan, sijil ASB tu anda pajakkan kat bank, and then bank kenakan kadar faedah, interest. So sebab bank tahu ASB ni dia punya dividen dia konsisten. Worst case scenario, bank boleh dapatkan balik duit daripada ASB. So sebab bank tahu, okay, kalau dua tempat ni saya bagi loan, saya dapat balik duit. Susah sikit personal loan. Tu susah sikit. Okay? Ataupun credit card. Even credit card lagi susah kadang-kadang nak buat loan daripada buat loan rumah, kereta dan sebagainya. Okay? So anda kena faham benda ni. So sekarang ni anda nak buat leverage dekat emas, sangat berisiko, sangat bahaya. Sebab tak ada orang yang boleh menentukan harga emas naik atau turun. Tak ada orang. Kalau ada ejen-ejen emas yang cakap harga emas sentiasa naik, itu bohong namanya.
Okay? Yang cakap benda ni hanya seorang. Individu, ejen kepada emas. Even Robert Kiyosaki pun cakap nak beli emas kena tahu market, kena tahu pasaran. Ini Robert Kiyosaki yang mungkin ada bertantan emas. Dia mungkin lah bertantan emas. Okay, orang lain yang cakap bertantan emas tu, wah kan, berwaspada lah. Bank negara pun ada 31 tan emas. So Bank Negara Malaysia ni negara Malaysia. So kalau ada syarikat yang mendakwa lebih banyak tu, saya macam susah sikit nak percaya kan. So dia lebih besar daripada bank negara. Okay, anyhow, so point di sini adalah bila nak beli emas, saya percaya satu cara je. Saya beli emas, saya simpan. Kalau saya perlukan, saya cairkan emas, saya dapat duit mata wang. Tak kisahlah mata wang apa, mata wang ringgit Malaysia, Singaporean dollar, US dollar, whatever it is. Okay, anda dapat. Itu je. So that's one way. Iaitu beli emas, simpan. Physical. Saya tak percaya emas digital. Okay, itu yang ketiga. Yang keempat yang saya nak kongsikan kat sini adalah bila anda nak buat leverage ataupun anda nak melabur kat tempat-tempat yang sangat menguntungkan ataupun memberi keuntungan yang sangat tinggi, anda kena ikut satu tips ni. Tips dia, jangan labur banyak. Bila anda labur banyak, itu jadi ada case yang saya tengok kat TikTok ini. Okay, mana ni TikTok? Okay, wallahu alam, saya just tengok TikTok lah. TikTok can be right or can be wrong. So, abah invest hampir separuh juta. Withdraw dari Disember 23, masih belum dapat, dijanji paling lewat 31 Mac 24. Wallahu alam. Kita doakanlah dipermudahkan. Banyak tu, 500,000. Tapi mungkin abah ni ada 10 juta. So 500,000 tak adalah banyak sangat kan. Tapi kalau abah ni ada 500,000 and invest 500,000, itu tak bijak lah. Okay, itu tak bijak. So basically, nak melabur kat tempat-tempat yang tinggi ni, anda kena gunakan 3 prinsip yang saya terapkan, okay, dalam diri saya apabila saya melabur kat mana-mana pelaburan. Macam saya sendiri, saya tak melabur lah. Saya tak guna leverage gold ni. Bagi saya leverage gold kadang-kadang saya tengok tak untung pun. Bila saya buat kira-kira kan, harga emas naik harga emas turun, walaupun ada lipatan berlipat kali ganda keuntungan tu, lebih baik saya invest kat cryptocurrency. Saya invest kat cryptocurrency baru-baru ni, okay, keuntungan saya like 100%, 200%, 300%. So, and benda tu like at least, it's a new form of technology, but I understand it better. I'm in control because it's an open market. Tapi sekarang ni bila anda beli dengan satu syarikat, itu risiko lah. Sebab kalau syarikat tu tutup, apa jadi dengan duit anda? Okay, so fikir-fikirkan. So gunakan 3 prinsip ini. Prinsip yang pertama, anda kena ada wawasan yang besar. Okay, start dengan goal. Ada goal, kena ada purpose. Apa tujuan anda? Anda nak buat pelaburan ni untuk apa? Nak kaya? Tak. Nak kaya bukan satu goal, satu matlamat. Sebab tu orang yang nak kaya basically cepat miskin. Okay, anda kena ada goal yang khusus. So contohnya, saya melabur emas sebab saya nak gunakan emas ini ketika berlakunya kecemasan. Hedging. Okay, that's a good goal. So dengan itu, saya kena beli gold, saya simpan. Settle. Yang kedua, start small. Start small ini maksudnya start dengan duit lebihan kita. Test out dulu. Tengok, fahami dulu. Bila anda dah fahami, dah understand, dan gunakan masa ini untuk belajar. Jangan fahami je. Kadang-kadang banyak scammer-scammer kat luar sana, dia bertahan lama. Yang bertahan lama ni maksudnya dia gunakan duit baru, duit yang mereka dapat daripada pelabur baru untuk bayar anda. So anda kena faham. So bukan saja bila dah melabur ni, dah dapat duit, kan betul? Betul lah. No, tanya pakar, kaji balik. Betul tak benda ni legit ke tak? Logik tak? Logik tak kalau orang ni ambil sekian-sekian produk boleh bagi commission yang tinggi, 10%, 15%, 20%. Company dapat duit kat mana? Melainkan company ni boleh cetak duit. So kena belajar. Sebab bila anda dah melabur sikit ni, anda ada entry point untuk masuk dalam tu.
Saya ada seorang kawan, rakan saya, rakan financial planner juga, yang mana itu yang mereka buat. Mereka melabur dulu, mereka ingat benda ni legit, tetapi mereka belajar, mereka kaji, mereka tanya ulama, mereka tanya ustaz, mereka dapatkan fatwa syariah ke tidak. Mereka tengok business model tu okey ke tak, sustainable ke tak. Dan rupanya tak sustainable, rupanya scam, rupanya tak syariah. Tinggalkan. Maklumkan kepada orang ramai supaya orang ramai tak terjebak, tak membuat kesilapan yang sama. Itu start small. Dan yang ketiga, scale fast. Scale fast ni bila anda dah faham the infrastrukturnya, anda dah tahu gamenya, anda pun dah berulang-ulang kali dapat result yang sama, dan anda boleh scale fast. Dan inilah tips yang saya gunakan, teknik yang saya gunakan apabila saya nak melabur kat tempat-tempat yang baru. So hopefully perkongsian saya pada hari ini anda dapat belajar sesuatu. Saya tak nak mengkondem ataupun yelah, sebab belum 31 Mac lagi kan. So but the point is, I hope that you learn something. Kalau bagi mereka yang dah terbuat silap, saya nak anda belajar daripada kesilapan. Bukannya saya nak cakap saya ni perfect, tak pernah buat silap. Pernah juga. Saya pernah rugi puluh-puluhan ribu. Okay? Tapi disebabkan itulah saya pilih untuk berkongsi ilmu-ilmu ini di dalam social media saya, Dr. Adam Zubir. So anda boleh follow, boleh tengok video-video saya. Saya dah pernah olah dah topik pasal emas, topik pasal saham ini dan sebagainya. So you can learn, tambahkan knowledge, and jadilah manusia yang berilmu supaya anda tak mudah tertipu. Dan kalau anda nak belajar pelaburan yang betul, boleh dapatkan link di bawah. Saya buat kelas saham sangat-sangat affordable untuk semua masyarakat di Malaysia ini. At least anda tahu pelaburan yang legit. Itu saja daripada saya, dan jika anda belum lagi subscribe YouTube channel Dr. Adam Zubir, pastikan anda subscribe supaya setiap kali saya release video baru, anda akan dapat notifikasi. Dan jika anda nak belajar lagi tips-tips kewangan yang lain seperti pelaburan ASB, kredit kad, kereta, rumah, emas, saham dan macam-macam lagi, senang saja pergi ke YouTube, type saja nama saya Dr. Adam Zubir, diikuti dengan kata kunci yang anda nak cari. Contohnya macam Sikris, type Sikris dan video saya akan ada. Itu saja daripada saya akan jumpa anda nanti.